الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih lagi memberikan kita ruang dan peluang di atas hidayah dan taufik daripada Allah, dapat kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Seterusnya kita mengisi waktu yang ada ini untuk kita menambahkan pemahaman kita ayat yang terkandung di dalam surah Al-Insan. Pagi ini kita akan menyelesaikan dua ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-30 dan juga ayat yang ke-31. Kita lihat ayat yang ke-30 dalam nota yang bercetak berada pada halaman muka surat 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله memberi arti kamu tidak mampu. Kamu tidak mampu iaitu melakukan suatu perkara melainkan apabila dikehendaki Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah yang maha mengetahui, hakima lagi maha bijaksana. Ayat 30 ini kita kena hubungkan dengan ayat yang sebelumnya, yang mana ayat yang sebelumnya yang paling dekat adalah ayat nombor 29, dan ayat-ayat yang sebelumnya iaitu daripada ayat yang pertama sampailah kepada ayat yang ke-29 ini juga ia mempunyai perkaitan dengan ayat yang ke-30. Kalau ayat yang ke-29 yang kita baca pada pagi semalam, kita mengetahui Allah menyebutkan tentang kehendak manusia, dia boleh memilih untuk menjadikan surah Al-Insan dan Al-Quran itu secara keseluruhan dijadikan sebagai sabila, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya ayat 29 Allah menyebut tentang kehendak manusia, tetapi ayat yang ke-30 Allah nak menjelaskan kepada kita semua apa jua yang kita kehendaki ia bergantung kepada kehendak Allah. Jadi ayat 30 Allah mengulangi tentang kehendak manusia dan kehendak Allah. Jadi ayat ini kalau kita rujuk kepada tafsiran Al-Imam Qurtubi dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan ayat yang Allah menyebut wa ma tasha'u, iaitu kamu tidak mampu, kamu tidak boleh mengkehendaki, membawa makna apa? Kamu tidak mampu nak buat ketaatan, kamu tak mampu nak konsisten, nak istiqamah, dan kamu takkan mampu nak mencari jalan nak pergi kepada Allah
kalau Allah tidak mengkehendaki apa yang kita inginkan. Ada orang dia mengkehendaki, ada keinginan nak hadir ke masjid, tetapi keinginannya itu tidak Allah kehendaki berlaku, maka dia tidak dapat pergi ke masjid. Ada orang dia mengkehendaki nak buat banyak perkara ketaatan, tetapi ia bergantung kepada Allah kehendak. Kalau Allah mengkehendaki ia berlaku, ia akan berlaku. Okay, saya harap jelas tentang penerangan wa ma tasya'u. Untuk lebih jelas lagi, kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Misbah, menjelaskan bahawa ayat 30 ini Allah nak menjelaskan tentang dua kehendak. Kehendak pertama adalah kehendak manusia, dan kehendak yang kedua adalah kehendak Allah. Manusia ini dia memiliki kasr, iaitu usaha, tetapi usaha itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan dan kehendak Allah. Maknanya apa? Kita ada pilihan. Kita boleh buat sesuatu, namun sesuatu usaha itu ia akan terjadi setelah Allah mengkehendaki ianya terjadi. Tetapi jika ia terjadi, ia berlandaskan kepada ilmunya Allah dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Okay. Harap jelas dengan tafsiran Al-Misbah, dalam tafsir Al-Misbah. Kalau kita baca dalam tafsir Adwa' Al-Bayan, Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syamqiti, dia mengulas tentang kenapa di hujung ayat tu Allah kata aliman hakima. Beliau menjelaskan semua yang terjadi di alam ini, apa saja perbuatan, apa saja pekerjaan, ianya jika berlaku, ia adalah dengan ilmu dan hikmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mengkehendaki dia nak dapat hidayah, tapi dengan ilmu Allah, kebijaksanaan Allah, Allah tak bagi dia hidayah. Begitulah sebaliknya. Okay. Kalau kita baca lagi dalam tafsiran yang satu lagi, saya bawa banyak sikit tafsiran kerana ayat ni memang perlu kepada penjelasan yang panjang. Okay, kita boleh baca pada keterangan ayat itu, Allah tahu segala-galanya, apa sahaja keinginan kita, betul tak? Apa hajat kita, Allah tahu. Oleh kerana itulah Allah buat keputusan, siapa yang akan ditarik ke jalan yang selamat dan siapa yang Allah akan biarkan dia berada dalam kesesatan. Segala keputusan Allah dilakukan atas ilmu Allah yang sangat luas. Okey, jelas. Kita jelaskan lagi. Allah Maha mengetahui tentang siapa yang berhak, yang layak untuk Allah bagi hidayah, maka Allah mudahkan baginya menempuh jalan hidayah, dan Allah bagi lancar semua jalan yang boleh membawa kepada mendapat hidayah. Allah juga mengetahui siapa yang berhak mendapat kesesatan, maka Allah akan palingkan dia daripada mendapat jalan petunjuk. Lepas tu tuan bacalah, ada satu ulasan lagi. Okay, jelas? InsyaAllah boleh jelas, Maknanya ayat 30 ni Allah nak menyebut tentang kehendak dia mengatasi, mendahului kehendak manusia. Macam-macam kita nak, betul tak?
tetapi kehendak kita tu, impian kita itu, usaha kita itu bergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Okay. Kita teruskan dengan pengajaran ayat. Kita pergi kepada pengajaran ayat dia. Okay. Pelajaran yang pertama yang kita dapat belajar pada ayat yang ke-30 pada pagi ini, manusia mempunyai pilihan untuk melakukan sesuatu. Maknanya manusia ni dia ada kehendak, dia ada keinginan untuk dia buat sesuatu. Namun kita perlu ingat, terjadinya apa yang manusia pilih itu, dia bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, pelajaran pertama. Pelajaran nombor 2, terjadinya sesuatu adalah berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Okay. Dalam ayat lain kita boleh rujuk dalam surah Yunus ayat nombor 99, ada satu contoh ayat yang Allah menyebut tentang kehendak Nabi ni, Nabi SAW, kalaulah dia ada kehendak, dia nak semua orang beriman. Tak ada umat Nabi yang tak nak beriman, yang tak mau beriman. Nabi nak semua beriman. Allah Ta'ala kata Allah boleh buat semua orang boleh menjadi beriman, tetapi Allah telah mengkehendaki dengan pilihan manusia itu sendiri. Ada yang tidak mendapat hidayah, ada yang Allah bimbing dia untuk mendapat hidayah. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Apa tindakan dia selepas tadabbur, selepas kita faham dua pengajaran tadi, dua ayat yang tadi? Maknanya apa? Maknanya dekat tindakan ni saya tak tulislah, tapi tuan-tuan boleh catat. Ia sebenarnya menunjukkan bahawa apa saja yang telah berlaku dalam hidup kita ni sebenarnya adalah berdasarkan kepada ilmu dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam banyak-banyak doa kita minta lain, tapi Allah bagi lain. Betul tak? Kita tak sangka kita mengimpikan sesuatu, tetapi Allah beri yang lain, Allah tukar yang lain. Maka kalau kita faham tentang ayat ini, kalau ia berlaku, pasti ada hikmah dia, kerana Allah tu dia maha bijaksana dan Allah ni maha mengetahui. Kita minta, mungkin bagi kita ingat dia perlu, tetapi bagi Allah ini jangka pendek, Allah bagi yang jangka panjang. Betul tak? Kerana Allah itu aliman hakimah. Jadi apa yang berlaku di alam ini, setelah kita berusaha berhempas pulas, maka terimalah apa saja ketentuan Allah Azza wa Jalla, kerana ia pasti ada hikmahnya. Baik, kita terus kepada ayat yang terakhir pada pagi ini, muka surat nombor 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Okay. Ayat nombor 30 ini, 31 ini, kalau kita kaitkan kembali dengan ayat yang sebelum ini, ayat 31, Allah mendatangkan contoh pada kita.
Mungkin ada yang akan bertanya, apa contoh kehendak manusia? Ia bergantung kepada kehendak Allah. Maka ayat 31, Allah memberikan contoh apa yang Allah kehendaki berlaku. Apa contoh itu? Allah mengatakan golongan yang pertama, Allah kata yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah memasukkan sesiapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Maknanya dalam ramai manusia ni, ada yang Allah pilih dia untuk diletakkan dalam kumpulan yang Allah bagi rahmat. Moga-moga kita kumpulan yang ini. Dan Allah mengatakan, Allah mengkehendaki orang yang zalim tu pula, Allah menyediakan untuk mereka azab yang pedih. Maknanya ayat ni Allah sebut ada dua kehendak Allah. Allah mengkehendaki ada yang dapat rahmat, iaitu syurga. Ada yang Allah mengkehendaki dia mendapat azab yang pedih. Okay. Ayat ini kalau untuk lebih lagi pemahamannya, maka kita rujuk apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Dr. Wahbah mentafsirkan ayat itu dengan mengatakan Allah memasukkan ke dalam syurganya sesiapa yang dia kehendaki dari hambanya sebagai anugerah darinya dan rahmat darinya. Manakala Allah mengazab orang yang zalim, bukan Allah buat suka-suka juga, tetapi kerana orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan menyediakan untuk mereka di akhirat azab yang sangat pedih. Okay. Moga-moga kita termasuk dalam kumpulan yang Allah beri rahmat, dan Allah jauhkan kita daripada kumpulan yang Allah memberikan azab yang pedih. Okay, apa pengajaran bagi ayat yang ke-31 ini? Okay, nombor satu, siapa yang masuk ke dalam syurga, ia adalah berdasar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam hidup selalulah mencari rahmat Allah. Salah satu yang boleh dapat rahmat Allah berada dalam majlis ilmu, dapat rahmat Allah. Baca Al-Quran, dapat rahmat Allah. Tunaikan segala perintah Allah, dapat rahmat Allah. Melangkahkan kaki pergi ke rumahnya, dapat rahmat Allah. Kalau kita cari rahmat Allah, itulah laluan ke syurga. Pelajaran nombor dua, masuk seseorang ke dalam neraka adalah berdasarkan kepada keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kerana apa? Ingat tak ayat yang awal-awal surah Al-Insan? Allah telah beri hidayah sabil. Ingat? Allah telah tunjukkan mana jalan yang bawa ke syurga, mana jalan kepada neraka. Tetapi ada manusia memilih untuk menjadi syakiran, ada manusia memilih menjadi kafura. Baik. Jadi kita selesailah pada ayat yang ke-31. Jadi sebelum kita menamatkan pembelajaran kita pada pagi ini, maka izinkan saya untuk mengingatkan kembali 31 ayat surah Al-Insan. Waktu kita belajar mula-mula dulu, ingat Allah Ta'ala nak ajak kita supaya kita banyakkan buat amal soleh. Yang mana amal-amal soleh tadilah
yang akan membawa kita menjadi orang yang beriman dan juga orang yang bersyukur. Satu lagi tujuan bagi suratul Insan, ada maklumat ni pada awal-awal ayat dekat latar belakang dan pengenalan surah Insan. Kita telah sebutkan surah Al-Insan ini Allah nak kita beringat, wahai insan, kamu sebaik-baik manusia, maka kamu carilah, kamu capailah kepada tahap sebaik-baik tujuan, iaitu syurga. Dan kalau masih ingat lagi, waktu kita belajar mula-mula dulu, ini kita dah penutup dah. Waktu kita belajar mula-mula dulu surah Al-Insan ayat nombor 1, manusia ni tak dipanggil dengan apa pun panggilan sebelum dia wujud. Masih ingat ayat-ayat yang pertama? Tetapi apabila kita belajar penutup tadi ayat 31, manusia ini lepas dia hidup, dia dapat gelaran pula. Gelaran apa? Ada yang Allah rahmat, ada yang Allah azab. Nampak tak dia punya cantiknya pembuka dengan penutup. Mula-mula sebelum kita tak ada, sebelum Allah cipta kita, nama pun tak ada, nak panggil apa? Tapi selepas Allah cipta kita, Allah hantar Rasul, Allah hantar bagi kita hidayah, manusia ini digelar oleh Allah dua. Ada yang marhum, dirahmati, dan ada yang azab. Baik, masih ingat lagi waktu kita belajar pembuka surah ayat nombor 2 Al-Insan, Allah kata kita diciptakan untuk apa? Diberikan ujian. Diberikan ujian. Dan penutup surah Al-Insan ayat 31 kita belajar tadi, Allah bagi tahu kepada kita keputusan ujian yang kamu terima wahai insan, sama ada kamu dapat rahmat ataupun kamu dapat azab. Jadi ambillah, buatlah pilihan, jadilah orang yang beriman dengan jadi orang yang bersyukur. Tuan-tuan, maka dengan ini pada tanggal 9 Rejab 1444 Hijrah kita selesai pembelajaran tadabbur ringkas surah Al-Insan. Lepas tu dekat dalam nota tu saya ada lampirkan maklumat kelebihan solat malam, yang nota kelebihan solat malam ni adalah nota untuk mengukuhkan ayat dalam surah As-Sajadah yang kita belajar tempoh hari, iaitu manusia yang tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Okay, tuan-tuan boleh baca kelebihan-kelebihan ini, mudah je nak faham insya-Allah. Kita tidak akan mungkin besok saya baca sikit lah ya. Besok kita mulakan sikit yang kelebihan solat malam ni. Lepas tu kita mulakan dengan tadabbur suratul Mulk insya-Allah. Besok hari Rabu kita bertemu sekali lagi. Moga-moga Allah menemukan kita, menghidupkan kita, bagi kita rahmat, bagi kita hidayah taufik untuk kita bersama pada keesokan pagi. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.